Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina siratakal mustaqim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Aziz, seluruh pegawai-pegawai dan jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, para asatizah, tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita, dan alhamdulillah siang tadi telah pun kita berada dalam 1 Muharram tahun 1435 Hijrah. Sekarang dah berlalu 1 Muharram, masuk maghrib, telah pun kita masuk hari yang kedua dalam bulan Islam. 1435 tahun dari segi angkanya begitu jauh kita dengan jarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun demi tahun kita akan jarak semakin jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun janganlah disebabkan jarak dan angka yang banyak itu menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah beribu-ribu tahun pun kita terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hati kita sentiasa penuh dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dipenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta pada Allah, yang cinta pada Rasul ini bukan sekadar hanya dilafazkan di bibir. Tiada makna kita lafazkan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, tetapi tangan dan kaki kita menipu kepada Allah, menipu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat apa yang ditegah, kita tinggalkan apa yang Allah suruh kepada kita. Maka tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan pada awal tahun hijrah kita ini, kita sama-sama memperbarui iman kita. Kita tajdidkan iman kita, top up iman kita, charge iman kita. Yang Nabi berpesan kepada para sahabat, jaddidu imanakum. Qulna kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, wahai umatku, perbaharuilah iman kamu. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak charge, nak top up, nak perbarui iman kami, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, aktsiru la ilaha illallah. Maka perbanyakkanlah akan kalimah la ilaha illallah. Banyak buat apa tuan-tuan? Pertamanya banyak mengucapkan, melafazkan. Namun tak cukup sekadar melafazkan la ilaha illallah yang telah saya kupas sebelum ini tentang kalimah la ilaha illallah. Bukan sekadar dilafazkan di bibir, kerana lafaz bibir itu kalau tak difahami maknanya, tiada faedah zikir tadi tuan-tuan.
sama macam burung kakak tua melafazkan zikir, melafazkan salam dan lain-lain lagi. Maka mesti difahami makna la ilaha illallah. Cuba perbaiki kita nak faham kalimah la ilaha illallah. Tiada, bukan sekadar tiada Tuhan melainkan Allah. Luas makna la ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin siwallah. Tidak ada tempat yang layak disembah melainkan Allah. La hakim, tidak ada hakim, tidak ada pemutus, tidak ada pemerintah. La malik, tidak ada kerajaan yang berhak kita bagi sepenuhnya ketaatan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La hukma, tidak ada hukum melainkan hukum yang Allah tetapkan kepada kita. Itu makna la ilaha illallah. Orang yang memahami dan menghayati kalimah la ilaha illallah takkan berani buat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia buat maksiat, dia akan kembali cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, maka awal tahun hijrah ini, maka kita mohon ampun kepada Allah. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Dan awal tahun ini kita niat kepada Allah, niat yang ikhlas kepada Allah untuk perbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita dapat, tuan-tuan? Saya pesan pada diri saya, tuan-tuan hadirin hadirat muslimat, suatu benda kalau boleh kita azam, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita merasai kemanisan, kelazatan dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ni tuan-tuan, benda yang paling penting, tuan-tuan. Kunci segala kebahagiaan, kita nikmat dan lazat buat ibadah kepada Allah. Sembahyang rasa Allah seronoknya, tak sabar-sabar nak tunggu sembahyang isyak tadi, sekali pula. Nak baca Quran, tak sabar sekali lepas habis kuliah ni nak balik rumah nak baca sikit Quran, nak baca dengan anak isteri. Maka ini suatu kelazatan yang Allah campurkan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah tingkatkan kemanisan dalam melakukan amal ibadah, tuan-tuan. Baru seronok, tuan-tuan, semayang tak rasa beban, tak rasa berat. Setengah kadang kita semayang, lepas semayang, oh lega, boleh hilang beban. Kalau lega itu lega yang tak berapa baik, tuan-tuan. Kita nak lega yang kita rasa seronok, tuan-tuan. Macam setengah orang dia suka memancing, suka berburu, memancing 12 jam, tak rasa penat pun. Sekejap 12 jam mancing, dah dapat dah. Dapat pun sikit tak banyak, nak kena tambah lagi jam. Kenapa? Sebab dia seronok buat mancing tadi. Demikian ibadah, tuan-tuan. Biar Allah limpahkan keseronokan dalam melakukan amal ibadah. Demikian juga dalam majlis ilmu. Kita rasa seronok duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri cahaya hidayah kepada kita. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka insya-Allah malam ini kita akan sambung bacaan kita daripada kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebagai suatu usaha kita nak memahami zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita, supaya zikir tadi berbekas di hati kita, seterusnya kita mendapat kelazatan amal ibadah itu. Kita sambung pada muka surat 41 pada fasal ketahuilah bahawa zikir-zikir yang masyru'ah, yang disyarakkan dalam salat dan selainnya, sama ada yang wajib maupun yang mustahab, yakni yang dianjurkan, semua itu tidak dikira sebagai zikir, sehingga orang yang berzikir itu melafazkan dengan lidah hingga boleh mendengarkan dirinya, sekiranya dia memang bagus pendengarannya, tidak ada yang menghalang. Kita sentuh sikit pada bulan lepas, namun saya nak ulang sekali lagi sebagai peringatan kita bersama. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka zikir yang disyarakkan dalam solat dan selainnya, banyak zikir-zikir dalam solat yang kita baca, tuan-tuan. Kalau kita kira tu, tuan-tuan, banyak. Cuma kita dah biasa buat, tak terkira lah. Bermula daripada takbir hatta nanti kita masuk dalam bab tentang zikir-zikir sebelum solat, nanti ada juga. Sebelum solat itu ada zikir dia yang dianjurkan kita buat supaya dapat solat yang khusyuk. Antara disebutkan Allahumma atini afdala ma tu'ti min ibadika as-salihin.
Satu doa kita minta pada Allah sebelum sembahyang, ya Allah, berikanlah aku ini afdala ma tu'ti min ibadika, berilah aku ini satu fadilat sebagaimana engkau beri fadilat kepada orang-orang yang soleh yang merasai kelazatan dalam ibadah. Ni kita minta pada Allah. Tak ramai doa, baca doa ini sebelum sembahyang. Imam takbir, kita pun takbir, Allahu Akbar. Tu Imam Nawawi ajar kepada kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bertakbir dengan niat dalam hati ketika takbir. Lafaz niat mustahab, sunat. Usalli fardu tu itu lafaz niat sunat, kata Imam Nawawi, mustahabbun, suatu yang disunatkan, digalakkan untuk membantu niat kita ketika angkat takbiratul ihram. Dan angkat takbiratul ihram, niat ketika angkat takbir. Jangan masa angkat takbir langsung tak niat apa-apa, tak sah solat kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian seterusnya kepada doa iftitah, panjang tuan-tuan, kita akan sentuh doa-doa ini dalam bab yang akan datang insya-Allah. Makna kalau dikirakan zikir-zikir tadi banyak tuan-tuan. Setiap pergerakan itu ada zikir-zikirnya. Diiringi pergerakan, satu pergerakan rukun ke rukun yang lain dengan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu baru terjemahan Allah Maha Besar. Apa makna, apa maksud Allah Maha Besar? Yang Allah Maha Agung. Kalau besar ni tuan-tuan, bahasa kita ni besar saiz, nampak saiz. Namun besar di sini bukan saiz yang nak dimaksudkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Maha hebat daripada segala-gala yang ada di atas dunia ini, tak mampu menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah segala-galanya di luar, dalam solat tinggalkan segala-galanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allahu Akbar tuan-tuan. Nak besarkan Allah dalam hati kita. Boleh angkat takbir itu satu kebesaran daripada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kerana Allah bagi kekuatan kepada kita untuk mengangkat takbir. Berapa ramai orang yang tak mampu angkat takbir, ada tangan yang kudung, tangan yang patah dan sebagainya. Maka Allah bagi kekuatan kepada kita untuk mengangkat takbir, menandakan kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata ulama, ini tanda kita menyerah diri kepada Allah, surrender kita. Kan kalau polis tangkap perompak, dia akan suruh jangan bergerak, angkat tangan. Kau kena angkat tangan tuan-tuan. Ini surrender, tanda surrender dengan polis. Kita sembahyang, kita surrender dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk kepada Allah. Ya Allah, aku lemah, ya Allah, aku tunduk padamu, ya Allah. Ini hikmah, falsafah dalam solat. Kita kena hayati tuan-tuan. Bila kita surrender dalam solat, maka di luar solat pun kena surrender dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah tetapkan sesuatu hukum, maka patuh dan taatlah perintah itu. Janganlah sembahyang kita patuh, luar sembahyang kita tentang perintah Allah, tentang hukum Allah. Ini perangai munafik, kata para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, alhamdulillah, negara Brunei, Sultan Brunei, Allah bagi kekuatan kepada beliau dan pada kerajaan beliau. Mudah-mudahan dapat terus istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya, dengar khabarnya, katanya ada ugutan ataupun suatu kencaman, ancaman daripada negara-negara besar dunia, Amerika Syarikat dan sebagainya. Allahu alam. Biasalah itu suatu perangai musuh-musuh Islam, tak nak orang Islam mengamalkan hukum-hukum Islam. Sebab bila orang Islam amalkan hukum Islam, yang memang hukum Islam ni hukum yang adil, yang akan menyelesaikan segala masalah-masalah rompakan, curi, jenayah dan sebagainya. Ni tuan-tuan, baru-baru ni berlaku di tempat kita macam-macam lah. Terbaru dekat dengan tempat saya di Gombak sana, berlaku kes pegawai tembak pegawai bank, pecah muka tuan-tuan. Pengawal keselamatan ambil duit, rompak duit bank. Yang Allah yarhamah tadi pula ada anak, ada suami. Ikut undang-undang dunia, apa sangat tuan-tuan, kena penjara, mungkin kena hukuman gantung dan sebagainya. Maka keadilan kepada ahli keluarganya bagaimana? Ni tuan-tuan, duk kesian kat perompak yang mangsa tak dikesiankan tuan-tuan.
Maka hukum Islam datang, hukum yang adil untuk semua, insya-Allah. Kena yakin sungguh-sungguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka tuan-tuan, maka zikir yang masyru'ah ini banyaklah dalam solat. Dengan satu nanti panjang pula, tak habis kita nak baca apa yang dimaksudkan di sini. Maka zikir dalam solat dan zikir di luar solat, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, dituntut kita mustahab, yakni sunat yakni dianjurkan, yakni digalakkan. Sunat kata para ulama usul fiqh, iaitu ma talabu syari' talban ghairu jazimin, talabul fi'li talban jazimin, talab syari' fi'l talban ghairu jazim. Kata ulama usul fiqh, apa maksud sunat? Sesuatu tuntutan daripada syarak, yakni Allah SWT untuk melakukan sesuatu perkara, sesuatu tuntutan dengan suatu perintah yang tidak mesti kena buat, suatu galakan saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa, tak dapat dosa apa. Maka ini sunat mustahab. Maka apa yang disebut di sini, semua itu tidak dikira sebagai zikir sehinggalah orang yang berzikir itu melafazkan dengan lidah. Makna dalam sembahyang nak boleh dikira zikir kita tu, kita berzikir dalam sembahyang, mesti kita kena sebut, kena lafazkan dengan lidah hingga boleh dengar dengan telinga kita sahaja. Cukup dengar telinga kita sahaja. Jangan sampai kuat sangat tuan-tuan, berzikir sampai ujung saf sana dengar suara kita. Tak boleh tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Baca cakap pelan yang kita dengar, boleh dengar di telinga kita. Jangan imam dah takbir, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, tu nak dengar sampai tu masjid. Tak boleh. Maka cukup berpada dengan kita dengar untuk telinga kita sahaja. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Cakap dengar telinga kita, jangan mengganggu orang lain. Nanti jatuh hukum lain pula, makruh, mengganggu orang lain untuk solat. Maka dia dengar. Ketika dalam solat, dia dengar diri dia. Di luar solat nak berzikir, subhanallah, 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 pas sembahyang. Jangan diam, jangan senyap, tak lafazkan. Tanya, berzikir tak? Berzikir Ustaz dalam hati. Betul, zikir dalam hati, tapi tak dikira zikir tersebut kerana tidak dilafazkan dengan lidah. Maka mesti dilafazkan dengan lidah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ramai jemaah solat ni, bersembahyang jemaah, yang berzikir imam seorang yang berzikir, kat belakang senyap belakang, duduk berzikir, kata berzikir tapi tidak melafazkan dengan lidah, maka tidak bunyi, tidak berbunyi lidah tersebut, maka tak dikira sebagai berzikir, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekiranya dia memang bagus pendengarannya, tidak ada yang menghalang. Mana kalau dia memang bagus, boleh dengar telinga, daripada telinga dia, tak ada masalah pekak, tuli dan sebagainya, maka dia tak dikira lah kalau dia tak lafazkan. Tapi kalau dia dah tuli, pekak, maka tak perlulah sampai dia dengar. Macam mana dia dengar dia ni pekak, tuli? Maka dia dah lafazkan dengan lidah, dia anggap dia telah pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pentahqiq kitab ini tiadalah bererti sampai membacanya dengan suara yang kuat sehingga boleh mengganggu pula orang-orang yang bersolat di sampingnya, seperti biasa berlaku di masjid. Kalau zikir itu memang dibaca beramai-ramai dengan suara yang keras, maka sebaiknya mengambil tempat yang jauh dari tempat orang bersembahyang, supaya zikir itu tiada mengganggu orang yang bersembahyang. Ini kalau nak buat suatu majlis khusus, majlis zikir dalam masjid, janganlah buat di tengah-tengah sampai mengganggu orang. Buat di tempat yang agak jauh daripada tempat orang sembahyang. Dan orang nak sembahyang pula dah mari lambat, beringat-beringatlah dengan sembahyang tengah orang, dekat-dekat dengan orang ramai tengah berzikir. Maka sembahyanglah di penjuru-penjuru yang agak jauh, berjauhan daripada tempat orang ramai tengah berzikir. Ini dipanggil kena ada kefahaman fiqh dalam nak melakukan perkara-perkara ibadah ni tuan-tuan. Mana jemaah pun kena tahu, hatta ahli ataupun orang Islam yang datang lambat masbuk itu pun kena tahu sembahyang macam mana, supaya kita tidak mengganggu orang yang sembahyang, dan orang yang sembahyang pula juga tidak menyebabkan orang yang nak berzikir itu susah untuk nak berzikir.
Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal, ketahuilah bahawasanya telah banyak dikarang buku-buku tentang amalul yaumi wal laylah, yakni tentang amalan siang dan malam, oleh sekumpulan para imam berupa buku-buku yang bernilai, di mana mereka meriwayatkannya dengan sanad-sanadnya yang bersambung dan diambilnya dari jalan yang bermacam-macam. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka Imam Nawawi nak beritahu kepada kita bahawasanya banyak kitab-kitab para ulama telah tulis tentang soal amalan-amalan sehari semalam. Amal yaum wa laylah, amal sehari semalam. Dalam 24 jam ni benda apa kita nak buat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Maka Nabi ajarkan kepada kita setiap perkara ada doa dan zikir yang dituntut kita baca. Doa bangun, bermula bangun tidur, kita bangun tidur nak lucutkan pakaian, ada doanya. Nak masuk tandas, ada doanya. Keluar tandas, ada doanya. Nak pakai baju, ada doa dia. Nak keluar rumah, ada doanya. Nak pergi masjid, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Nak selepas sembahyang, ada doa yang dituntut kita baca. Selepas sembahyang solat sunat, ada doa yang dituntut kita baca. Kemudian naik kenderaan, turun kenderaan dan sebagainya, panjang. Kalau disebut tu kita akan sentuh nanti insya-Allah. Maknanya para ulama telah pun menghimpunkan zikir-zikir yang dituntut kita baca dalam kitab mereka, itu Amal Yaum wa Lailah, yang mereka dapat zikir-zikir tadi bukan mereka reka saja, bukan buat-buat sendiri, tapi mereka berguru, mengambil riwayat tersebut dengan sanadnya, berjumpa, fahami dan mengesahkan ini memang datang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang anjurkan untuk kita buat. Bahkan sekalipun Nabi tak anjurkan, tetapi ada asas-asas yang Nabi letakkan, maka ulama tambah, ulama kembangkan lagi zikir-zikir tersebut, maka boleh. Apa dalilnya? Bolehkah kita buat zikir-zikir ni? Bukan bid'ah ke? Ada orang kata begitu, tuan-tuan. Dia kata Nabi tak buat, kita buat. Oh, kita buat bid'ah dalam ibadah. Kita mandai-mandai daripada Nabi. Nabi tak suruh kita buat ni, kita buat. Oh, kita mandai-mandai. Nabi tak buat pun baca awal tahun, akhir tahun, kita buat. Oh, kita buat bid'ah. Ada orang begitu, tuan-tuan. Berpandangan begitu. Ini golongan yang ada penyakit hati tentang perkara-perkara kebaikan, tuan-tuan. Ya, betul Nabi tak suruh kita buat baca majlis doa awal tahun, akhir tahun di masjid. Memang Nabi tak suruh, doa tu pun tak waris daripada Nabi SAW. Tapi adakah salah buat majlis baca doa akhir tahun, awal tahun? Tidak salah. Kenapa? Allah suruh kita minta kepada dia. Ud'uni astajib lakum, mintalah pada aku akan kabulkan. Dan para ulama sebut berdasarkan hadis Nabi, nak berdoa pilihlah tempat-tempat yang terbaik. Maka masjid tempat yang terbaik, tempat mustajab. Kerana apa? Masjid rumah Allah. Daripada baca doa di rumah, maka di masjid lebih afdal, lebih utama. Siapa yang melebihkan masjid bandingkan tempat-tempat lain? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak melebihkan mana-mana tempat bandingkan tempat-tempat yang lain. Allah lebihkan Makkah dan juga Madinah sebagai tempat yang paling mulia di atas dunia ini. Maka demikian rumah Allah, Allah muliakan kerana ini adalah tempat disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak salah, walaupun Nabi tak buat, maka boleh buat. Benda ni ada sandaran dalil, ada hujahnya, ada galakannya daripada Nabi SAW. Sebab apa mereka buat begini? Kerana mereka ada penyakit dalam hati mereka. Kalau tak suka, tak setuju sekalipun, jangan halang orang nak buat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka kata, sebab benda ni Nabi tak buat, bila kita buat, kita telah buat bid'ah kepada dalam ibadah. Ini satu fahaman yang salah, tuan-tuan. Maksud bid'ah yang sebenar ialah sesuatu perkara yang bercanggah dengan syarak, yang tidak ada sandaran syarak, yang bercanggah dengan syarak, tidak ada sandaran langsung, maka baru dianggap sebagai bid'ah. Maka berdoa, adakah salah berdoa? Tidak bersalah. Berdoalah. Baca Yasin, salah ke? Tak salah. Cuma jangan kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib baru jadi bid'ah. Kalau kita wajibkan
semua ahli qaryah wajib datang masjid, kita buat baca doa akhir tahun awal tahun, siapa tak datang kita akan ambil tindakan. Itu baru dikata bid'ah tuan-tuan. Buat benda bid'ah sebab apa? Mewajibkan suatu benda yang tak wajib. Khamis malam Jumaat wajib baca Yasin, tak baca tak sah amalan kita, ni salah tuan-tuan, ni baru bid'ah. Bid'ah baca Yasin malam Khamis ke malam Jumaat ke malam Rabu ke malam Isnin, bacalah. Itu kita baca Quran. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka para ulama membukukan amalan-amalan tersebut yang mana mereka ni riwayatkan. Ini mereka dapat sanad hadis. Hadis kita tahu adalah sesuatu perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan, perbuatan, tingkah laku, akhlak Nabi, sifat akhlak Nabi dan sifat kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama. Dan juga apa-apa yang datang daripada sahabat dan tabi'in dipanggil juga sebagai hadis dari segi percakapan dan perbuatan. Ini makna hadis, kata para ulama hadis. Maknanya mereka ini, para ulama, dapatkan doa-doa zikir ini daripada generasi sebelumnya sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullah, di antara yang terbaik sekali ialah buku Amalul Yaumi wal Lailah, sebuah karangan Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Ada satu kitab yang terbaik menceritakan tentang zikir-zikir 24 jam ini. Dan saya pun dah tengok dalam percetakan kita pun ada satu buku dikeluarkan dalam bahasa Melayu, amalan 24 jam. Tapi itu nipis saja. Allah saya pun tak pasti, tak semak dia punya doa tu macam mana, tapi rasanya bertepatanlah dengan apa yang disebutkan oleh para ulama lah. Maka kitab Amal yang Mulailah ni agak saya tak ingatlah tebal mana, tapi bukan tebal inilah. Mana banyak juga hadis-hadis Nabi tentang amalan-amalan yang Nabi anjurkan kepada kita. Dikarang oleh Imam An-Nasa'i, iaitu ulama yang juga mengarang kitab Sunan An-Nasa'i. Sunan Nasa'i ada dua, ada satu Sunan Al-Kubra, yang satu lagi Sunan As-Sughra. Sunan yang besar dan ada Sunan yang kecil, As-Sughra Al-Mujtaba. Daripada kitab Sunan Kubra itu dia ringkaskan menjadi Sunan Sughra, Sunan yang kecil, iaitu memilih hadis-hadis yang kuat dan sahih dalam kitab Sunan Sughra itu tuan-tuan. Ini para ulama, juhud kesungguhan mereka dalam nak membentangkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tinggal kita je nak baca tuan-tuan. Nak baca kitab hadis. Berapa ramai kita baca kitab hadis tuan-tuan? Berapa ramai yang mengkhatamkan Sahih Bukhari? Ada 7,000 hadis tuan-tuan. Pernah tuan-tuan khatam Sahih Bukhari? Belum ada, yang mungkin belum ada yang pernah tuan-tuan. Pegang buka tengok pun belum ada, mungkin yang belum pernah. Kami satu ketika dulu belajar di Mesir, kami buat satu majlis dengan para pelajar Malaysia, dengan masyayikh-masyayikh di sana. Kita buat majlis baca Sahih Bukhari, nak bagi khatam. Syekh dengar, oh bagus, dah lama Mesir tak buat majlis sama Kutubus Sittah ni. Kita mulakan Sahih Bukhari, buat seminggu tak habis jilid satu pun tak habis tuan. Tapi Syekh bagi ijazah kepada para pelajar yang mendengar majlis tersebut. Ini kehebatan kita. Apa lebih kita baca kitab hadis ni? Kalau niat itu sebagai ibadah, dapat pahala. Kalau baca suka-suka, tak niat ibadah, tak ada pahala lah. Beza dengan Quran. Quran kita baca, niat ke tak niat ke, tetap akan dapat pahala. Sebab Al-Quran kalam Allah al-munazzal, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-muta'abbad bit al-mu'jiz, yang mu'jizat pada lafaz dan maknanya, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana dibaca dianggap sebagai ibadah. Baca dalam sembahyang dapat pahala, baca di luar sembahyang dapat pahala. Ini lebih Al-Quran lah banding dengan hadis Nabi. Tapi tuan-tuan, Quran kita pun tak habis lagi tuan-tuan. Khatam berapa kali kita khatam tuan-tuan? Itu kalau nak ke khatam lah, paling kurang mungkin sebulan sekali lah kita ni. Sebulan sekali khatam bulan Ramadan. Lepas tu bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan tinggal tuan-tuan. Maka kita terus istiqamah tuan-tuan. Kalau boleh baca Quran khatam, itu satu yang baik. Dan yang kedua, mesti juga baca dan tadabbur apa makna-makna Al-Quran itu. Jangan sekadar kita kejar nak khatam, sampai 3 hari sekali kita khatam, bagus.
Ulama kata bagus, tapi jangan sampai kita tinggalkan usaha untuk nak memahami apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran tersebut. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan lebih bernilai dan yang lebih baik lagi daripada itu, dan lebih bernilai dan banyak pula faedahnya ialah kitab Amalul Yawmi wal Laila karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhuma. Ini kitab, kata Imam Nawawi, kitab yang lebih baik daripada kitab Imam An-Nasa'i tentang amal al-yawm wal layla, tentang amalan sehari semalam yang dituntut kita lakukan. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi sendiri sebut dia mengaji kitab ini dengan gurunya dan dia dapat sanad tersebut, sanad untuk beramal dan meriwayatkan amalan-amalan tersebut. Kata Imam Nawawi, saya sendiri telah mempelajari kesemua kandungan kitab Ibnu Sunni itu daripada tuan guru saya Imam Al-Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Al-Hasan radhiyallahu anhu. Ini guru Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf Sa'ad bin Al-Hasan. Ni disebut nama gurunya, tuan-tuan. Dia dapat ilmu dan juga dapat riwayat tentang amal yaum lailah ini daripada gurunya ini. Makna, tuan-tuan, nak kata kita dalam nak menuntut ilmu agama mesti berguru, tuan-tuan. Mesti berguru. Jangan sekadar search Google. Tak faham, buka Google. Fas'alu Google. Tak ada, Allah tak suruh fas'alu Google, tuan-tuan. Allah kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikr, pada orang yang lebih mengetahui, lebih alim sesuatu ilmu agama ini. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu suatu masalah, rujuklah para alim, para ustaz-ustaz, para ulama, mufti dan sebagainya, qadi, rujuklah mereka yang lebih tahu. Jangan kita buat fatwa sendiri. Malas nak pergi tanya. Maka kita pun cari dalam internet. Tak tahu siapa pula tulis yang dalam internet tu. Kalau tahu ini daripada majlis fatwa ke daripada jawatan agama, tak apalah, sahih, kita boleh pegang ni. Tak tahu baca blog-blog mana, blog-blog tengok oh ni ada blog pasal cerita pasal masalah ni, boleh ikut copy paste print, pegang yang tu, tuan-tuan. Tengok salah, bercanggah dengan apa yang sepatutnya. Sebab itu kena datang ke majlis ilmu, maka rujuklah dengan para ulama, para asatizah, para guru-guru yang lebih tahu daripada kita. Tawaduklah kita. Kita kena rasa rendah diri, jangan kita rasa hebat, oh aku tahu semua benda. Tak ada, tuan-tuan. Ilmu agama ni luas, tuan-tuan. Banyak benda yang kita tak tahu. Hatta seorang itu mengaji pun banyak benda yang tak tahu, tuan-tuan. Termasuk yang bercakap ni, tuan-tuan. Banyak benda yang kita tak tahu sebab luas ilmu agama ni. Para ulama berpuluh-puluh tahun mengaji, 40 tahun baru boleh menguasai kebanyakan ilmu-ilmu agama. Ni setakat mengaji 4 tahun, 5 tahun, tuan-tuan. Macam mana nak kuasai ilmu agama? Demikian kita, tuan-tuan, benda fardhu ain pun dituntut mengaji. Jangan setakat kita mengaji sekolah dulu, oh aku dah mengaji solat dah, settle lah. Tengok semayang tak betul langsung, silap semayangnya, sujudnya, rukuknya tidak kena cara, semayang lintang pukang. Maka ada, tuan-tuan, maka kita kena perbaiki tentang perkara itu. Maka setiap sepanjang masa kita kena menuntut ilmu mesti dengan berguru. Sekarang pun dah macam-macam, tuan-tuan. Pengajian yang dirakam, masuk dalam YouTube pula. Kalau tak sempat datang, boleh tengok, buka YouTube, nak dengar. Tinggal kita lah nak buat, dengar ke tak dengar. Baik. Maka dia berkata, yakni kata guru pada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, katanya, kami telah diberitahu oleh Imam Al-Allamah Abul Yaman Zaid bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan Al-Kindi tahun 602 Hijrah. Katanya, telah memberitahu kami tuan guru Imam Abul Hasan Sa'ad Al-Khair bin Muhammad bin Sahil Al-Ansari, katanya telah memberitahu kami tuan guru Imam Abu Muhammad Abdul Rahman bin Ahmad bin Al-Hasan Ad-Duni, katanya telah memberitahu kami Al-Qadi Abu Nasr Ahmad bin Al-Husain bin Muhammad bin Kassar Ad-Dinauri, katanya telah memberitahu kami tuan guru Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhum ajma'in.
Itu Imam Nawawi datangkan sanad-sanad daripada guru dia sampailah kepada Imam Ibn Sunni, nak bagi tahu dia ni belajar dan bersambung sanadnya sampai kepada penulis kitab itu, iaitu Ibn Sunni, tuan-tuan. Ini dipanggil rantaian sanad dalam menuntut ilmu, supaya pastikan maklumat itu tepat dan benar. Kalau kita ni ijazah lah, masuk universiti itu kita dapat ijazah. Namun para ulama ini ijazah mereka. Mereka berguru dengan guru, berjumpa, bertanya, berbincang sampai dia faham, dan dipastikan pula guru ini ada gurunya, sehingga sampai kepada para ulama, sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil silsilah sanad dalam ilmu dirayah dipanggil. Kata guru saya Dr. Usama Said Mahmud Al-Azhari hafizahullah taala, seorang ulama muda di Al-Azhar, pernah datang ke Malaysia, beberapa kali masuk Radio IKIM pada hari Jumaat. Beliau sebut dalam suatu pengisian dan kuliah beliau di Mesir, bahawasanya dalam Islam ini dia ada 3 sanad, tuan-tuan. 3 sanad menunjukkan hebatnya Islam ini. Ilmu Islam ni hebat kerana dia ada 3 sanad, 3 jenis sanad. Apa dia? Dia panggil yang pertama sanad ilmu riwayah, ilmu pengriwayatan. Al-Quran ada sanad riwayah dia, sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, riwayat mutawatir yang kita baca semayang. Riwayat mutawatir. Dia ada imam-imam dia pula, imam qiraat. Dia ada pengriwayatan sampai Quran ini bacaan dia betul, ini yang Nabi baca, sampai kita baca hari ini dia ada sanad, tuan-tuan. Itu ada sanad Al-Quran. Sekarang ramai yang buat kelas bacaan Al-Quran bersanad. Carilah, tuan-tuan, betulkan bacaan Al-Quran kita ni, tuan-tuan. Walaupun kita rasa, saya dah betul dah, Ustaz. Saya pernah baca Al-Quran mula a'udzubillah, dah kena tegur dah. Baru sebut a'udzubillah dah kena tegur dah, salah. Kita ingat baca betul dah, baca dengan masyayikh di Mesir. Sebut a'u tu dah kena salah dah, khata, ulang balik tu, tuan-tuan. Baru sebut a'udzubillah tak habis lagi, wadhalin. Maka kena baiki, tuan-tuan. Kita bacaan Al-Fatihah, lebih lagi Al-Fatihah, tuan-tuan. Cukuplah ambil satu ijazah sanad baca Fatihah bagi betul, tuan-tuan. Carilah guru-guru, ramai dah sekarang. Ustaz-ustaz yang balik daripada Mesir, daripada Syubra, daripada Pakistan, daripada Madinah, yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, tuan-tuan. Tak rugi, tuan-tuan. Mungkin ada yang kenakan duit, tak apalah, bayarlah, tuan-tuan, tak ada masalah. Kalau benda lain dunia kita boleh keluarkan duit, untuk benda akhirat kenapa tak sanggup keluarkan duit untuk dapatkan betulkan bacaan Al-Quran kita? Itu dipanggil sanad riwayah Al-Quran. Ada sanad riwayah hadis. Ulama-ulama kumpulkan hadis dan bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dah habislah, tuan-tuan. Kita tak boleh dapat sanad riwayah ni sebab imam-imam ni dah buatlah kitab-kitab hadis. Dah tertutup pintu sanad riwayah ini. Ada sanad yang kedua dipanggil sanad dirayah, sanad keilmuan. Sanad keilmuan sesuatu ilmu. Sanad ilmu tauhid, sanad ilmu fiqh, sanad ilmu tasawuf. Ini dipanggil sanad dirayah. Yang ni kita boleh dapat, tuan-tuan, dengan para guru-guru, para masyayikh kita. Maka mereka menjazahkan kitab. Contohnya ni kitab Imam Nawawi ni. Maka saya mendapat ijazahnya daripada guru saya, Dr. Yusri Rushdi As-Said Jab Al-Hasani hafizahullah ta'ala, seorang ulama Al-Azhar di Mesir yang mengajar di Masjid Al-Azhar, dan juga sebagai imam dan khatib di Masjid Al-Ashraf, dan juga sebagai doktor pakar bedah, tuan-tuan. Ini hebat. Dia doktor pakar bedah, PhD. Selepas itu dia habis PhD, dia masuk dalam bidang pengajian Islam pula, masuk di Masjid Al-Azhar mengaji dan berguru dengan bertalaqi dengan ramai masyayikh. Beliau seorang yang alim dalam ilmu hadis, fiqh dan juga tasawuf. InsyaAllah beliau akan datang ke Malaysia. Saya jemput beliau bersama dengan rakan-rakan kami, anak murid beliau. InsyaAllah beliau akan datang awal bulan 12 ni. Majlis akan buat insyaAllah di Gombak lah. Di Gombak kita buat majlis membaca dan mengkhatamkan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Itu kitab yang mana Ibn Abi Jamrah ringkaskan Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu ada 7,000 besar, tuan-tuan, nak baca tak habis, dengan sanad-sanad pula, an fulan an fulan an fulan an fulan an Nabi, panjang pula nak sebut tu.
Maka Imam Ibn Abi Jamrah ringkaskan 7,000 hadis kepada lebih kurang 294 buah hadis utama dalam Sahih Bukhari. Yang Imam Ibn Abi Jamrah ni bukan calon-calon orang, ulama kurun yang ke-7, wafat tahun 699 Hijrah. Beliau cerita ketika beliau menulis kitab itu, kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ini, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi selama 70 kali. 70 kali lebih dia bertemu dengan Nabi, mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Ini hebatnya para ulama, tuan-tuan. Mimpi yang paling indah adalah mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita sedikit anugerah ini. Kalau boleh di dunia ni dah sempat kita bertemu dengan Nabi SAW, tapi bukan calon-calon orang, nak mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil sanad dirayah. Yang ketiga ialah sanad tazkiyah. Sanad kita belajar tentang penyucian jiwa, sanad penyucian akhlak kita. Juga ada sanad dia, tuan-tuan. Ada ulama itu dia datang satu majlis ilmu, dia tak mengajar apa, dia buka buku dia menangis depan anak murid dia. Akhirnya anak murid pun tersentuh, turut menangis bersama-sama dengan guru dia. Habis majlis ilmu dengan menangis. Bukan menangis saja, tuan-tuan. Bukan menangis pasal kalah bola, tuan-tuan. Ini menangis bukan pasal kalah bola. Ini menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dipanggil sanad tazkiyah. Tengok akhlak gurunya, macam mana cara berjalan, cara duduk, cara bercakap. Sampai tahap itu para ulama mengambil sanad ijazah kepada gurunya tentang tazkiyah. Sanad tazkiyah, sanad penyucian jiwa. Ini tak ramailah yang boleh kita cari ini. Mereka para masyayikh kita ada yang boleh kita ambil contoh teladan akhlak mereka. Baik. Nah, insya-Allah sikit ya. Baik. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, saya sebutkan isnad ini di sini ialah kerana saya akan menukil banyak ayat-ayat daripada kitab Ibnu Sunni tersebut insya-Allah taala. Jadi saya suka mendahulukan isnad kitab ini terlebih dahulu kerana cara begini sangat disanjung oleh para imam ahli hadis dan yang lainnya. Ini para ulama hadis, mereka sangat menjaga akan sanad pengriwayatan. Nak confirmkan betul-betul dia ni memang mengaji dan sampai kepada tuan punya buku kitab tersebut. Jadi contoh macam inilah kita mengaji. Kitab Azkar ni saya dapat daripada guru saya, guru saya dapat daripada guru dia, daripada guru dia sampailah kepada Imam Nawawi rahimahullah. Ini dipanggil sanad dirayah. Saya dah belajar daripada guru saya belajar daripada guru dia, sampailah kepada Imam Nawawi rahimahullah. Ini dipanggil sebagai sanad dirayah. Beza dengan orang yang mengaji dengan membaca sendiri. Mungkin betul, mungkin salah dia punya pembacaan dia. Kita bagi laluan pada azan dan insya-Allah kita akan tamatkan sedikit saja lagi pada fasal ini. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan kepada kita, beliau suka menyebut akan sanad-sanad kitab Ibnu Sunni ini kerana ia banyak mengambil daripada kitab Ibnu Sunni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, saya khususkan sebutan isnad kitab ini saja kerana ia adalah satu-satunya kitab yang mengumpulkan segala selok-belok yang diperlukan dalam bidang ini. Maknanya Imam Nawawi disebut sanad hadis ini kerana dia banyak mengambil riwayat-riwayat hadis tentang zikir-zikir daripada kitab Ibnu Sunni ini. Sebab dia dah agak sempurna, agak lengkap. Kalau tidak, memang apa yang akan saya sebutkan nanti dalam bidang ilmu ini semuanya mempunyai riwayat yang sahih melalui pendengaran, yakni pengriwayatan yang bersambung-sambung. Syukur alhamdulillah, melainkan yang syaz, yang jarang sekali. Ini kata Imam Nawawi, bukan sekat kitab Ibn Sunni saja rujukannya, tetap diambil riwayat-riwayatnya daripada kitab yang sahih dan juga yang masyhur dalam pengriwayatan hadis. Di antaranya juga apa yang saya nukilkan daripada kitab-kitab hadis yang 5 sudah dianggap sebagai sendi-sendi Islam, iaitu kedua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini kitab hadis yang muktabar, yang kuat,
dia punya tahapnya, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Selepas Al-Quran, maka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih di atas muka bumi ini, kata para ulama, kerana dia ada jaluran sanad yang kuat, perawi-perawinya semuanya siqah, sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu-ragu lagi apa jua hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Peganglah hadis tersebut, kerana ini adalah hadis yang kuat sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah kitab Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Kemudian Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi lebih tepat, dan Sunan An-Nasa'i. Ini kelima-lima kitab hadis yang mu'tabar, yang mu'tamad, yang tak perlu ragui. Walaupun ada hadis yang dhaif, maka peganglah juga, kerana hadis dhaif itu boleh dijadikan sebagai hujjah dalam amalan-amalan kita. Dan kata lagi Imam Nawawi, di antaranya lagi apa yang saya nukil daripada kitab-kitab musnad dan sunan yang lain, seperti Musnad Muwatta Imam Malik. Kitab Imam Malik, ulama yang mengasaskan mazhab Maliki, dia ada menyusun satu kitab Muwatta Imam Malik. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abi Awana, Sunan Ibni Majah, Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Al-Baihaqi, dan lain-lain lagi daripada kitab-kitab hadis, dan bahagiannya sebagaimana yang akan anda lihat kemudian nanti insya-Allah taala. Kita akan sampai nanti sebut zikir, Imam Nawawi sebut ini riwayat daripada Imam Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Semua yang akan saya sebutkan itu nanti, syukur alhamdulillah, saya meriwayatkannya dengan sanadnya yang sahih, yang bersambung-sambung hingga sampai kepada pengarangnya. Wallahu alam, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, maka fasal ini menceritakan kepada kita tentang kitab yang ditulis oleh para ulama tentang amalan al-yawm wal lailah yang sabit daripada Nabi SAW. Dan Imam Nawawi datangkan kepada kita kitab ini bukan calang-calang doa dan zikir, semuanya sabit dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersambung sanadnya daripada gurunya, daripada gurunya sampailah kepada pengarang kitab-kitab hadis yang muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain lagi yang saya dah sebutkan sebentar tadi, tuan-tuan. Maka yakinlah dengan kitab ini menceritakan kita tentang amalan-amalan yang Nabi anjurkan kepada kita. Jangan ragu-ragu lagi, sebab Imam Nawawi dah sebut dah kat kita, bagi jaminan. Kerana Imam Nawawi bukan calang-calang ulama yang benar, ikhlas, benar, jujur dan berani menyatakan kebenaran. Maka peganglah dengan kata-kata para ulama ini, dengan apa yang telah beliau lakukan kepada kita, memberi khidmat kepada kita dalam melakukan suatu zikir dan memahami suatu zikir yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka mudah-mudahan pada awal-awal hijrah ini, bulan Muharram ini, maka sama-sama kita perbarui niat kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Nabi SAW, menghayati segala perintah-perintah Nabi dan sunnah-sunnah Nabi SAW, dari sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Antara yang dekat dengan kita ialah zikir. Maka kita lafazkan dengan lidah kita, tak kena keluar modal banyak, tuan-tuan. Kalau nak pakai jubah kena keluar modal, nak pakai serban ada modalnya. Maka zikir Nabi tak payah modal, tuan-tuan. Air liur yang Allah bekalkan kepada kita, lidah kita dan air liur kita ni untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka basahkanlah lidah kita dengan zikir kepada Allah, namun pastikan kita faham apa yang kita ucapkan, kita lafazkan, yang kita zikirkan, supaya kita dikira sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan biarkan kita berzikir tetapi tidak ada faedah di sisi Allah Ta'ala kerana kita tidak faham apa yang kita ucapkan. Maka inilah sebagai satu usaha kita nak memahami zikir-zikir yang kita baca yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, naktafi bihadzal qadri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana.
ولوالدنا وأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحبنا فيك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في برما. اللهم انصر إخواننا المظلومين في مصر وفي كل مكان وكل زمن من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا في بلادنا ماليزيا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم.